Sinar di pagi hari. Segala sentosa. Apa kabar Malaysia? Apa kabar Malaysia? Apa kabar Malaysia? Apa kabar Malaysia? Ya, hai. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Dan bersama dengan kami sekali lagi di Apa Khabar Malaysia. Orang kata buka hari baru, lembaran baru. Saya Nur Salihah Azmi bersama. Hai, Assalamualaikum. Saya Pasha Rahim. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Maklumlah sekarang ni banyak kes-kes COVID juga pun telah meningkat. Jadi ambillah langkah-langkah berjaga-jaga, pakai pelitup muka jika berada dalam kawasan yang sesak dan ramai orang. Kalau rasa-rasa agak-agak macam tak sihat, tak sedap badan tu, bolehlah lakukan ujian kendiri di rumah. Jadi kalau kok-kok lah positif COVID ke apa ke, duduk di rumah, kuarantin kendiri. Ya, kepada anda yang hujung-hujung tahun ni dan mungkin nanti nak memulakan perjalanan percutian ke, macam cakap kat diri sendiri Betul lah tu. Okey, mungkin jaga juga kesihatan anda. Buatlah orang kata apa, saringan dahulu sebelum anda mulakan perjalanan anda hari ni. Tapi yang pasti yang penting, kalau bila pagi-pagi tu kita mulakan hari baru, jalan terus saja Pasha. Jalan terus, tapi kita kena tengok juga kiri dan kanan kita. Betul. Okey, seperti biasa pengisian kita untuk hari ini agak menarik. Kita ada dua topik yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan kongsikan sedikit petikan daripada portal bernama.com. Dan berlaku semalam jam 11 pagi, Perdana Menteri telah pun mengumumkan rombakan kabinet. Dan ini dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan semasa negara. Jadi rombakan kabinet kerajaan perpaduan telah pun dilaksanakan buat kali yang pertama selepas kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melangkaui usia setahun, dan ia bertujuan untuk membuat penyesuaian dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dan juga keadaan semasa dalam negara. Dan dalam sidang media, beliau mengekalkan portfolio Menteri Kewangan dan juga berkata rombakan dibuat kerana setiap perubahan dari segi perkembangan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk juga kos sara hidup haruslah ditangani dengan baik. Dan beliau juga berkata keputusan mengenai rombakan itu telah pun dibuat setelah berbincang dengan ketua-ketua parti-parti komponen utama dan juga senarai nama telah pun dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk diperkenan, dan juga istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia telah pun berlangsung di Istana Negara 2:30 petang semalam juga. Selain daripada itu, keseluruhan anggota Kabinet Kerajaan telah pun meningkat sebanyak 60 orang. Walau bagaimanapun masih lagi kurang daripada Kabinet yang sebelum ini. Dan dalam pada itu, 2 kementerian juga telah pun disusun semula. Antaranya adalah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim telah pun dipecahkan kepada 2 menjadi Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, yang kini menterinya adalah Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, dan juga Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan yang lagi satu adalah Kementerian Komunikasi dan Digital telah pun dipecah 2 kepada Kementerian Komunikasi. Masih lagi menterinya YB Fahmi Fazil, dan juga Menteri Digital Gobind Singh Dio. Ya, dan itu berkenaan tentang rombakan kabinet untuk kerajaan perpaduan. Walau bagaimanapun, kita nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada wajah-wajah baru di dalam orang kata kerajaan perpaduan ini. Jadi diharapkan banyak lagi lah agenda-agenda yang lebih menarik untuk dibawakan dalam kumpulan ini. Seterusnya, kita juga nak berkongsi lagi di portal bernama.com berkenaan tentang penipuan pekerjaan. Ini satu lagi peringatan daripada Kementerian Sumber Manusia juga berkenaan tentang apabila anda mendapat tawaran pekerjaan lah yang menjanjikan gaji yang lumayan. Dan mungkin saya kira apabila kita baca tentang sesuatu tawaran pekerjaan ini, pasti kita ada sense sendiri kalau sesuatu itu nampak macam luar biasa, macam tak masuk akal, pasti kita kena berfikir 2 kali lah. Ada tawaran yang luar biasa, lumayan gajinya, mungkin kita perlu mengambil sedikit langkah berjaga-jaga dan waspada penipuan yang berlaku sekarang ni, Salihah.
Ya, dan orang kata teliti dan waspada itu lebih baik daripada terkena pada diri sendiri. Dan ini perinciannya orang ramai diingatkan supaya berwaspada dengan tawaran pekerjaan, terutamanya yang menjanjikan gaji lumayan di luar negara, kata Timbalan Ketua Situs Dasar dan Antarabangsa Kementerian Sumber Manusia Datuk Amran Ahmad. Beliau mengesyorkan orang ramai juga membuat semakan seperti kita katakan tadi, buatlah semakan yang menyeluruh sebelum menerima tawaran pekerjaan dan juga merujuk pihak berkuasa berkaitan sekiranya terdapat perkara yang meragukan. Dan juga kerajaan juga menyediakan satu portal yang istimewa iaitu My Future Job kalaulah anda ingin menyemak untuk pekerjaan yang kita ada di Malaysia ini sendiri. Itu berkenaan tentang portal bernama.com dan lebih banyak lagi berita boleh kita semak di portal itu, Pasha. Betul, dan apa-apa bentuk berita lanjut dan terkini jangan lupa layari laman web bernama.com. Dan selain daripada itu, jika ada apa-apa hebahan yang ingin dikongsikan bersama kami, bolehlah emailkan ke akmbernama.tv@gmail.com. Baik, seterusnya kita akan lihat apakah agaknya orang kata cuaca. ramalan cuaca kita untuk hari ini. Kok kita nak rancang perjalanan kita ke mana-mana. Kalau tak silap saya, semalam seharian hujan, Saleha. Daripada siang sampailah ke malam. Betul, dah sebut ramalan cuaca tu nak ke mana-mana lah tu ya. Okey, jom kita semak dahulu ramalan cuaca dan selepas itu ke bilik berita bersama rakan tugas Hanim, dan selepas itu bersama kami kembali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. Karya seni dan budaya Islam harus terus diperkasakan di bawah konsep Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, konsep Madani bukan hanya bermakna untuk membangunkan ekonomi, tetapi juga membangunkan seni dan budaya Islam kerana ia merupakan antara yang menjadi tonggak kebangkitan di rantau ini. Justru beliau berharap supaya rakyat Malaysia, khususnya golongan muda, memanfaatkan sepenuhnya Muzium Kesenian Islam Malaysia MKIM yang mempamerkan sejarah kesenian dan kebudayaan Islam. Dan alam Melayu Islam yang menjadi tunggak kebangkitan rantau kita, itu memperlihatkan pencernaan dari hati nurani, lukisan, ukiran, karya ilmu yang sangat mendalam dan bermakna kerana terpancar dari hati nurani dan tercerna dalam bentuk lukisan, khat, karya-karya seni budaya yang indah. Perdana Menteri berucap pada majlis pelancaran pameran perjalanan menelusuri seni Islam dan Alif Lam Ra kaligrafi kontemporari Muslim di MKIM di Ibu Negara malam tadi. Kedua-dua pameran dilancarkan sempena sambutan ulang tahun ke-25 MKIM. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri mengucapkan tahniah atas penubuhannya dan memuji usaha muzium itu termasuk Yayasan Al-Bukhari yang banyak menyumbang kepada pertumbuhan dan keroncakan dunia seni Islam di Malaysia. Sementara itu, Perdana Menteri berkata setiap pandangan dan cadangan boleh dirunding dengan baik tanpa membelakangkan perlembagaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dan prinsip raja berperlembagaan. Saya bukan nak ulas orang lain. Saya diminta ulas kenyataan itu dan saya jawab. Kita boleh undi dengan baik, tapi prinsip perlembagaan, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan itu tetap dipertahankan dan kita junjung prinsip yang sama. Jadi tidak harus ada kebimbangan
kalau ada kenyataan pandangan termasuk baru Yang Mulia Tuanku Sultan Johor tentang pandangan ini ya kita boleh dengar bincang, tapi dia tidak akan mempengaruhi dasar negara dan prinsip kita tentang raja berperlembagaan. Perdana Menteri mengulas pandangan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang mencadangkan agar lebih banyak tanggungjawab diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong, termasuk pemantauan secara terus terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Terdahulu beliau menyaksikan majlis menandatangani perjanjian pra-kontrak antara Seaport Terminal Johor Sdn Berhad dengan Global Infrastructure Management LLC GIP di Museum Kesenian Islam Malaysia di Ibu Negara malam tadi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menafikan dakwaan di media sosial yang kononnya subsidi diesel akan dihapuskan bagi penggunaan kenderaan bermula 1 Januari depan. KPDN dalam kenyataan menegaskan dakwaan itu tidak benar, sebaliknya kementerian sedang melaksanakan projek rintis bagi melihat keberkesanan sistem fleet card dan sistem My Subsidi Diesel melibatkan 6 syarikat yang menerima kuota bagi skid tank yang akan tamat tempoh pada 14 Januari ini. Projek rintis berkenaan sama sekali tidak melibatkan pengguna kenderaan diesel individu. Justru KPDN berharap agar tidak ada mana-mana pihak menghebahkan sesuatu perkara yang tidak jelas dan boleh mengelirukan orang ramai. Sebarang pengumuman rasmi berhubung mekanisme pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel akan dibuat kementerian itu dan Kementerian Keuangan setelah sesi libat urus dan jalanan ujian sistem fleet card serta sistem My Subsidi Diesel selesai dilaksanakan. Sekian laporan dari Bilik Berita. Salam hormat. Assalamualaikum. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana setia lagi bersama kami. Baiklah, untuk pagi ini kita akan bercakap mengenai satu perkhidmatan yang diberikan kepada mereka yang selalunya menghidapi penyakit buah pinggang ataupun kita biasa sebenarnya panggil buah pinggang Salihah, tapi nama organ yang sebenarnya adalah ginjal. Okey. Ya, bercakap dan kebanyakannya yang mengalami penyakit buah pinggang ni adalah pesakit-pesakit diabetes. Dari 30 ke 40% pesakit diabetes ataupun yang penghidap penyakit diabetes ni mengalami kerosakan ataupun kegagalan fungsi buah pinggang ataupun ginjal, dan inilah di mana mereka terpaksa melakukan proses dialisis, iaitu di mana darah itu dicuci ataupun adalah proses untuk mengeluarkan toksin daripada darah dengan menggunakan mesin dialisis. Dan seperti yang kita tahu Salihah, proses ni ataupun rawatan ini sebenarnya menggunakan ataupun memerlukan kos yang agak tinggi, dan ramai mungkin antara anda di luar sana yang kurang berkemampuan, tapi untuk hari ini kita ada satu perkhidmatan dialisis berkualiti yang ditawarkan oleh Gedung Penawar Sendirian Berhad, dan ini adalah satu perkhidmatan diberikan kepada rakyat di luar sana yang menghidap penyakit diabetes dan memerlukan rawatan ini secara berpatutan harganya. Dan bersama kami pada hari ini adalah Pengurus Gedung Penawar Sendirian Berhad, Dr. Muhammad Fazil Muhammad Darus, dan juga Puan Adura Masud, Ketua Pegawai Eksekutif Gedung Penawar Sendirian Berhad. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Kita nak bercakap sikit mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh Gedung Penawar. Sebenarnya telah berapa lama sebenarnya telah ditubuhkan Gedung Penawar ni, dan juga kami difahamkan dah lebih 20 cawangan dan akan ada perancangan untuk membuka lebih banyak lagi cawangan-cawangan Gedung Penawar ni. Mungkin boleh mulakan dengan memperkenalkan perkhidmatan yang disediakan oleh Gedung Penawar Sendirian Berhad. Okey, terima kasih kerana menjemput kami di sini. Kita dah daripada tahun 2002 lagi lah, dan setakat ni lebih daripada 20 lah, bukan 20, lebih daripada 20. Dan kita bergerak bermula daripada menguruskan pusat analisis NGO anda yayasan, to be exact Yayasan MK, dan bertambah daripada 1 ke 6-7 buah center, dan seterusnya
kami buka our own dialysis center Ya. atas nama Pusat Dialisis Mukmin, dan seterusnya kita bila dah beroperasi sendiri dan kita ada sistem kita, standard operational system, kita franchise kan, iaitu tahun 2009, dan kita ada a few dalam 10 center kita franchise kan. Dan kita juga ada dengan run joint venture dengan ada center yang bermasalah yang kita bought over. Dan juga kita ada juga center yang kita bekerjasama dengan state government, iaitu Pusat Dialisis Mesir sekarang ni. Ya. Dan keseluruhannya yang kita manage ni, semua kita manage, yang kita own, kita manage, yang kita berpandukan dengan NGO, yang kita dengan state government, Ya. jumlahnya lebih dari 40. To be exact. Okey, menambah cawangan sehingga ke orang kata apa, sebegitu banyak bukanlah satu yang mudah juga saya kira ya. Jadi mungkinlah kita menarik juga bertanyakan kepada ketua pegawai eksekutifnya iaitu Puan Adura sendiri, apalah rahsianya dan mungkin yang nak dikongsikan kepada kita hari ini. Silakan. Okey. Terima kasih kerana menjemput kami pada pagi ini. First of all, saya ingin bersyukurlah kehadrat ilahi kerana tanpa orang kata blessing daripada Allah, kami tak sampai ke sini. Okey. Nak kata rahsia tu tak adalah rahsia. Kan sama je. Mana-mana perjalanan perniagaan sama. Cuma membezakan kami ni, we are doing healthcare business kan. So orang kata expertise yang ada datangnya daripada all our doctors, terutamanya kita punya pengerusi itu Dr. Fadil. So disebabkan oleh orang kata dia punya inspirasi untuk membantu orang-orang yang memerlukan. So that's why kita pastikan bahawa kita mestilah bergerak dengan orang kata betul-betul untuk membantu orang. Sebab our business is different from other business, kedai kopi dan sebagainya. Plus kita ada spesifik. So bukan mudah. Tapi untuk GP kami mengamalkan apa kita panggil EIQ. External, internal, quality. Itu nak menyebabkan kami sentiasa berada di 20 tahun ini sehingga ini. So itu adalah satu daripada kami pastikan external kami, center kami adalah sentiasa dijaga dengan rapi. Internal itu adalah our staff. Mesti ada our emotional intelligence untuk membantu pesakit-pesakit. And of course from that kita mesti menghasilkan orang kata servis yang berkualiti. So that is our motto. So ini semua adalah hasil daripada teamwork of my team. I should always thank the staff. Tanpa mereka siapalah kami di sini, tak akan berada di sini. So we always have to remember our staff. Right. So kalau nak tanya kenapa apa rahsia dia, lagi satu is how we monitor. That's why monitoring in kesihatan ni penting. So the beauty of us is that we monitor through IT system, electronic system. So proud to say that is also being orang kata dibangunkan oleh tim kami sendiri. Okay. So not something that we bought on the shelf. So I think because of that, with the commitment of my team, kita dapat sampai ke sini sehingga hari ini. I should say that lah. Alhamdulillah. Okey. Kalau kita lihat kos rawatan untuk dialisis ni adalah agak mahal dan dialisis adalah satu rawatan yang perlu orang kata pesakit tu perlu hadapi sepanjang hayat mereka. Dan setiap bulan boleh mencecah hingga RM4,000. Jadi kalau kita bercakap dengan golongan yang kurang berkemampuan, contohnya bagaimana gedung penawar itu sendiri dapat membantu ataupun pendekatan yang diambil oleh Pusat Dialisis Mukmin boleh membantu masyarakat di luar sana untuk mendapatkan perkhidmatan dialisis pada kadar yang lebih mampu lah. Okey, terima kasih. Soalan yang orang kata yang the main question lah. Apa-apa pun kalau you beli perkhidmatan jual barang pun is how much it cost. Dan secara generalnya siapalah yang sayang pada orang sakit? Isteri, suami, anak-anak lari. Sebab dia bukan kos. Kos ni bukan maknanya walaupun dia kecil, dia tiap-tiap bulan. Kalau kita katakan kos,
Dialisis tu now standard RM200. Dan ubatan-ubatan dia yang kita untuk tambah darah dalam RM1,000. Sebulan dah RM3,000 bayaran doktor. Indirect cost yang kita tak nampak, hantar ambil yang menunggu, dia tak lagi. I think you mentioned about 4,000 just now, kan? Lebih kurang 4,000. So 4 to 5,000. So 4 to 5,000 you times to 12 is really 60,000. Dan jangka hayat dia memanglah kalau kita berbandingkan orang yang kena dialisis, hayat dia pendek. Tapi can go to 20 years. Ada patient more than 10 itu dah biasa with kemajuan teknologi dan ubat-ubatan dan juga center-center yang berkualiti, yang beri rawatan yang sempurna, jangka hayat lagi panjang. So in fact kalau kita tengok simpanan EPF pun orang yang ada less than 10,000 pun is more than 50%. Now you're talking about 3,000 a year. So semua orang lagi. So how we do this? Actually kita beruntung di Malaysia ni, beruntung. Saya pernah pergi conference di overseas. How di Malaysia ni every corner 15 minit 30 minit within 5 km 10 km that is dialysis center. Sebab people do like a business. You know, people do like a business. Because kita bersiap baik sebab kalau kita bekerja kita ada sok-sok. Kalau kita tak bekerja, kebetulan mak bapak suami kita, isteri kita atau anak kita bekerja dengan kerajaan, di mana kerajaan akan tanggung. Dan kalau kita Muslim pula di sini ditanggung oleh pusat zakat. Dan kalau yang non-Muslim ni saham sarada, kerajaan ada membantu sedikit. Dan di bawah rawatan dia ada mungkin National Clinic Foundation, dia tak bayar tak berapa banyak. Dan ini boleh membantu. Tapi kita ni pula sebab sama juga the source funding tu sama. Tapi dulu punya charging dengan sekarang 20 years ago dengan sekarang sama. Kalau kita pergi kita meluh tu ikan patin harga dia RM8 dulu 20 years ago, sekarang RM24. Tapi bayaran dialisis dulu 150, sekarang pun 150. We talking about triple. So pendekatan yang diambil oleh banyak dialysis center, you have to pay extra amounts. Dan malang ada yang sponsorship ni dia kurang balik charging dia walaupun kos dah meningkat. Tapi kita bersiap baik, kita dah 20 tahun. Jadi kita ni bila kita buat cost effective, cost kita lebih down, but kita tak forget our quality. Bagi we lama in the market, quality go up, our cost go down. That's why we can maintain. Number 2 is because we got numbers. When we got numbers, when we average out, ada untung sikit, ada rugi sikit. We more on providing the service. Okay. Bila kita banyak center pula, overall yang untung yang rugi, because the number of patient, we can float, we can manage, we can pay all our, we can run like a business, we tak kacau punya cash flow. So to answer your question, how we can do this thing, because we are long in the market. So we got numbers. When we average out, the cost go down, quality go up, then the benefit go to the patient. Bila bercakap tentang pesakit dialisis ni, pasti memang kita faham sentiasa berfikir tentang kos rawatan yang akan dikeluarkan sepanjang yang memerlukan rawatan tu doktor. Okey, bercakap tentang juga kos ini untuk tahun 2024, mungkin saya tanyakan kepada Puan Adura, dengan peningkatan kos sara hidup yang semakin meningkat dan keadaan yang sekarang lah ini bagaimana pula Puan rasakan untuk tahun 2024, hala tujunya tu bagaimana? Okey, untuk gedung. Okey, hala tuju dia like Dr. Fadil kata, untuk kami kita dah macam orang kata kita try our best to mempertingkatkan quality, memastikan our cost go down sebab kita banyak, kita ramai center, ramai pesakit, so kita dapat average out. So and lagi satu, kita juga sekarang ni bekerjasama seperti di Selangor, kita bekerjasama dengan Yayasan Mesra Selangor. Kerana mereka ada satu skim Sihat Selangor, jadi dengan harapan dapat membantu pesakit-pesakit yang memerlukan extra cost. Sebab sekarang ni memang cost you cannot do anything, dia tetap menaik. It's just that untuk kami keuntungan, orang kata keistimewaannya, because kita besar, we buy in bulk, kita dapat special price. So daripada situ kita harap banyak lagi badan-badan agensi yang lain dapat membantu pesakit-pesakit yang kurang mampu dalam rawatan mereka. And also the beauty of gedung, katalah pesakit itu memang tak ada dapat langsung apa-apa sumbangan,
we take it as our program, as a CSR program. So kita bantu. Sebenarnya kat Malaysia ni tak ramai yang tak dapat bantuan actually. Most of us are very lucky. Maknanya di Malaysia ni kita sangat bertuah lah. Kita sakit macam mana pun ada je orang yang dapat membantu. So itu juga membantu operator-operator seperti kami. But for us, the most important thing, whatever it is, we pentingkan quality. That's why our tagline is warak quality for all. Warak tu is beyond. Kita dah tak cakap pasal quality, we cakap beyond quality. So kita tak nak pakai perkataan beyond, kita pakai warak. So that's our tagline. And from this year towards future lah. So for us, quality is our main hala tuju kami yang seterusnya 2024. So that's how we want to maintain for 2024. Okey. Baik, kita nak terima kasih banyak kepada Dr. Mak Fazil dan juga Puan Adura daripada Gedung Penawar Sdn Bhd. Bagi anda di luar sana yang mungkin tercari-cari perkhidmatan dialisis, bolehlah menghubungi 012-2977-971. Inilah pusat perkhidmatan dialisis Gedung Penawar Sdn Bhd, dan boleh mendapatkan maklumat yang lebih lanjut ataupun mendapatkan informasi di mana ada cawangan-cawangan. Lebih daripada 20 buah cawangan, dan insya-Allah pada tahun 2024 akan buka lebih banyak lagi cawangan. Okey, alright. Itu berkenaan tentang persalawatan dialisis, dan kita nak berehat sebentar. Aktiviti istimewa berkenaan tentang Ayurveda disediakan oleh wartawan bernama Suganti, dan selepas itu kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menjaga dan memelihara kesihatan mereka. Selain pengambilan ubat-ubatan, rawatan perubatan secara alternatif juga menjadi pilihan. Salah satunya adalah sistem perubatan tertua di dunia, iaitu Ayurveda. Dengan menggunakan herba-herba semula jadi, pemakanan seimbang dan teknik penyembuhan kuno, Ayurveda membantu mencapai keseimbangan dalam tubuh untuk mencapai kehidupan yang sihat. Menyentuh mengenai manfaatnya, Ayurveda dapat meningkatkan sistem imun, membersihkan tubuh dari toksin dan meningkatkan keseimbangan emosi. Antara jenis rawatan khas Ayurveda adalah Podikili, Kativasti, Navakili dan Swedana. Bagi rawatan Podikili, ia melibatkan penggunaan bungkusan herba panas yang membantu mengurangkan sakit otot, meningkatkan peredaran darah dan membersihkan tubuh dari toksin. Kativasti pula merupakan satu rawatan di mana minyak herba dipanaskan dan dituang ke kawasan tulang belakang, di mana ia membantu meredakan sakit belakang dan meningkatkan kelenturan. Navakili adalah salah satu jenis rawatan Ayurveda yang menggunakan bungkusan herba yang diisi dengan nasi, susu dan herba. Jenis rawatan ini membantu untuk penyembuhan kulit, mengurangkan keletihan dan meningkatkan daya tahan tubuh badan. Bagi Swedana pula, ia rawatan pemanasan melalui steam sauna, membantu membersihkan kulit, meningkatkan metabolisme dan menyelaraskan darah dalam tubuh. Dengan Ayurveda, kita tidak hanya merawat tubuh tetapi juga menyelaraskan fikiran dan jiwa untuk mencapai kehidupan yang seimbang. Jadi bagi mereka yang belum pernah mencuba dan menikmati manfaatnya, terukailah rawatan Ayurveda demi kesihatan dan keseimbangan hidup anda. Nak mencabar keberanian anda? Nak menguji adrenalin dengan bermain aktiviti ekstrim? Apa kata anda datang ke Skyline Luge Kuala Lumpur yang bertempat di Kemudah Sky Garden, Lembah Kelang?
Skyline Luge Kuala Lumpur merupakan skyline luge yang pertama di Malaysia dan yang kedua di Asia Tenggara. Apa yang menarik di taman aktiviti ini, ia menampilkan jumlah trek sepanjang lebih 1.6 km. Ada 4 trek dengan tema yang berbeza iaitu Legenda, Ultra, Gravity dan Express. Antara keunikan di sini adalah terowong terpanjang yang dibina dalam portfolio Skyline bersama lampu LED yang berwarna-warni. Bagi yang mahu merasai suasana yang berbeza, boleh juga datang pada hujung minggu pada waktu malam untuk merasai pengalaman naik luge. The unique thing about our site is that it's our own IP though, so everything that you see here was being designed by Skyline, and we own that the IP of it and the process and sort of everything that we do. So this is our 8th attraction around the world, the main highlight of which is our luge. Luge is a gravity-fueled kart experience where you can control the speed and direction of the kart, but I think the big appeal to the Malaysian community is certainly our chairlift as well. So obviously not many chairlifts. Used to seeing these on ski fields, and I think those are the biggest attractions that we've got at the site. Selain daripada merasai keseronokan luge, pengunjung juga dapat berhibur di fun park yang penuh dengan permainan yang mesra keluarga dan big bucket splash iaitu tarikan permainan air yang menyeronokkan. Tempat ni memang sesuai lah kalau berhujung minggu dekat sini. Lepas tu ni nak cuti sekolah ni kan. Oh memang inilah tempat dia. Bawa anak-anak memang seronok diorang ni. Ni dah hujan tapi diorang macam tak nak balik je. Memang best. It brings the inner child in you, you know? Yes. So, make sure datang. Dekat je, 20 minit je from KL. So, make sure datang to Skyline Luge KL. Korang dah tengok tadi kan apa yang Syah dengan Dina dah main. Tu merupakan salah satu attraction yang paling menarik dekat sini. So cuba korang teka kita kat mana sekarang ni. So Syah sekarang berada dekat Skyline Luge KL. So kalau korang cari tempat yang menarik and have fun, korang nak spend time dengan family, dengan kawan, korang boleh datang sini. Sebab kat sini memang best. Dia ada dry land, dia ada wet land. Semualah memang sesuai untuk family bonding. So korang jangan lupa datang, okay? See you guys. Bye. Wow, menariknya taman aktiviti baru tu Pasha. Maksudnya dah KL ni dah boleh pergi, dah dekat dengan kita kan. So sebelum ni saya dah pernah pergi ke Singapura punya. Jadi tak pernah nak pergi jauh-jauh ke Singapura, kita boleh pergi dekat Skyline Luge KL. Okey. Okey, alright. Kita ada ramai tetamu kita di set pada pagi ini. Siapakah mereka? Ya, hari ni bersama dengan kita tengok meriah di studio. Sekejap lagi kita nak perkenalkan adalah tetamu daripada Maktab Diraja Malaysia. Maktab Tentera Diraja. Maktab Tentera Diraja Malaysia. Okey, dan dengan kita bersama dengan kita iaitu kita akan bercakap tentang alert ciptaan pelajar tentera untuk pantau ceroboh. Tapi yang menariknya mereka telah memasuki satu pertandingan inovasi dan menjuarai pertandingan itu. Jadi kita nak kenalkan siapa kalau orang kata tetamu yang meriah dekat studio kita hari ini. Kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Muhammad Ashraf Rais Muhammad Rizwan iaitu guru pembimbingnya, dan juga kita ada Mizan Hakimi Muzaini, Ketua Kumpulan Vigilant Vanguard, dan juga Muaz Syukri sebagai pengatur caraannya. Dan kita tengok banyak juga kat depan kita ni Pasha. Apakah? Dia nampak macam mainan. Tapi tak apa, kita akan tanya tentang benda-benda ni sebentar saja lagi. Pertama kita nak tanya kepada Cikgu Ashraf lah, panggil cikgu ya. Pertama sekali kita nak ucapkan tahniah kepada kumpulan Vigilance Vanguard kerana memenangi tempat pertama dalam pertandingan akhir inovasi pertahanan peringkat kebangsaan bertemakan Tentera Masa Hadapan ataupun Future Soldier 2023 yang telah pun disempurnakan oleh YB Adli Zahari. Jadi mungkin nak ceritakan serba sedikit mengenai projek yang telah memenangi tempat pertama ni. Apakah yang telah dilakukan?
Yes, ini adalah pertama kali kami memasuki pertandingan inovasi ketenteraan. Dan ini merupakan pertama kali juga dianjurkan untuk peringkat sekolah sebenarnya. Dan alhamdulillah kami jadi juara. Dan alat ni sebenarnya adalah untuk pemantauan di dalam hutan. That's why tagline dia adalah Eye of the Jungle. Eye of the Jungle. Dan Eye of the Jungle ni lah kapal terbang yang besar ni lah yang kita boleh lihat dekat depan ni. Yang tu adalah UAV dia, alat penghantaran. Yang tu yang ada yang warna kuning tu ya, betul. Itu merupakan alat untuk pemerhatian. Sebenarnya patutnya ada kamera dekat dalam tu. Oh, ada kamera Oh, dia ada kamera yang dekat dalam ni. Ada kamera dan juga parachute untuk kita dropkan daripada atas sebenarnya. Okay, right. So, kapal terbang dia adalah alat penghantaran. Yes, betul. Alat penghantaran. Okay, dan bila dia sampai dia dah dia dah ni dah. So bila dah sampai dekat the target location yang nak dihantarkan tu, benda ni akan dijatuhkan. Betul. Dia macam ni ke macam ni sebenarnya? Dia macam ni lah kan sebab dia parachute. Okay. So dalam dia ada kamera. Dan this is the parachute yang akan terbuka apabila dia dijatuhkan di lokasi yang terplan. Okay. Kalau kita boleh lihat. Mungkin boleh ceritakan sedikit dibina menggunakan bahan-bahan apa digunakan untuk membina UAV ni? Sebenarnya kita gunakan 3D printer sebenarnya. 3D printer yang ada dekat Maktab Tentera Diraja. So currently kita ada 2 Maktab Tentera Diraja untuk menghasilkan nak jadikan 3D lah yang sebenar. Dan kami gunakan sejenis filamen plastik. Filamen plastik tersebut ambil masa lebih kurang 8 jam untuk satu bekas ni saja. Dan seterusnya kita sesuaikan dengan apa yang kita nak letak dalam tu lah, macam kamera ke ataupun LoRa yang akan diterangkan nanti oleh pelajar-pelajar saya nanti. So kamera dia akan masuk dekat belah mana? Bawah ni? Sebenarnya dia view daripada bawah tu, dia adalah aerial view daripada bawah atas. Dia akan tengok bawah sebenarnya. So basically bila dalam hutan tu kan kita tak nampak apa-apa. So kamera tu dia akan bagi view ataupun daripada bawah. So menjadikan Eye of the Jungle tu lah untuk memastikan dapat pengawasan dekat dalam hutan. Cukup menarik ya. Dah tahu setiap satu ni juga. Mungkin yang ini apa pula? Silakan. Idea asal sebenarnya kita nak drop pakai kapal terbang yang lebih besar, tapi kami menggunakan UAV sebab kalau kita lihat kos dia yang sangat rendah. Yang ni sebenarnya ada dekat, boleh beli kat mana, Shopee pun ada saya rasa. Tapi apa yang saya lihat sebenarnya kalau kita menggunakan alat daripada kawalan jauh, kita boleh hantar sehingga lebih kurang 20 km daripada markas ataupun base untuk kawalan. So basically tak perlu pergi ke sana untuk surveillance, kita hantar sahaja alat ni dan kita biarkan dekat situ, dan alat ni boleh bagi pemantauan secara berkala untuk satu tempoh operasi lah. Jadi antara alat yang digunakan untuk pemantauan lah ya. Okey, kita nak balik kepada pertandingan tu. Something yang cukup menarik sebab kita ada semua pelajar-pelajar dari Maktab Tentera Diraja ini. Jadi mungkin kita tanya ketua kumpulannya apa perasaannya. Dah masuk menang lagi. Bagaimana? Okey, baiklah, bagi perasaan saya sebenarnya saya berasa amat gembira sebab sebelum ni kami pernah menyertai 2 jenis pertandingan, iaitu pada mulanya kami telah menyertai pertandingan RMC Invento Fiesta yang merupakan anjuran daripada Maktab Tentera Diraja sendiri. Dan pada waktu itu kami tidak berjaya untuk mendapat tempat, namun kami telah mencuba nasib untuk bertanding di pertandingan Pusat Asasi Pertahanan Innovation Competition PAPIC UPNM. Namun kami hanya mendapat tempat Bronze Award. Dan daripada situ kami telah berhasrat untuk tambah baik lagi projek kami dan cuba untuk bertanding di peringkat Stride ini, iaitu pertandingan inovasi pertahanan yang dianjurkan oleh Stride sendiri. Dan pada waktu itu perasaan kami agak gementar, dan pada mulanya kami berasa sangat nervous dan takut. Dan tapi apabila telah melalui daripada beberapa soalan oleh panel juri dan kami berjaya mendapat tempat pertama, dan perkara tersebut menjadi perkara yang gembira buat kami sebenarnya. Okey. Kita nak tanya pada Muaz pula, merupakan programmer ataupun pengatur cara yang yalah, bila kita tengok gambar ni mesti ada bahagian-bahagian teknikal dia. Jadi dari segi programming tu sendiri, apakah yang antara cabaran yang dihadapi untuk program binaan ni agar tercapai matlamat yang nak dilakukan itu? Okey, antara cabaran yang saya hadapi ialah proses pengaturcaraan alat ni sendiri ialah komponen-komponen elektronik yang tak pernah saya gunakan lagi sebelum. Jadi saya mendapat bantuan daripada pihak Kodrat UPNM, Center of Defence Research and Technology, di bawah naungan Meja Besara Profesor Madya IR Dr. Razali bin Abidin.
kami mendapat bantuan daripada dari segi nasihat, cadangan serta tunjuk ajar berkenaan komponen-komponen elektronik, informasi berkenannya dan data teknik. Jadi mereka banyak membantu kami lah dalam proses pengaturcaraan ini untuk belajar sendiri komponen-komponen elektrik itu sendiri. Okey, alat ni dibina untuk memantau ceroboh hutan. Mungkin boleh ceritakan sedikit mana dapat idea ataupun inspirasi kenapa hutan dijadikan target ataupun kata objektif pembinaan alat ni? Baiklah, bagi bagaimana kita orang dapat terfikir untuk membina projek alat ini berkaitan dengan hutan, kerana tema berkaitan pertandingan inovasi pertahanan tersebut ialah bertemakan ketenteraan. Dan kami telah memfokuskan terhadap lapisan hutan kerana negara Malaysia ini tidak mempunyai satelit ketenteraannya sendiri. Perkara ini disebut oleh Laksamana Datuk Syamsuddin Biludin, di mana beliau ada berkata bahawa terdapat keperluan untuk negara Malaysia mempunyai satelit ketenteraannya sendiri, bukan sahaja untuk tujuan komunikasi tapi untuk tujuan perisikan, pengawasan dan pemantauan serta amaran awal. Dan kami dapati bahawa Malaysia mempunyai lapisan kanopi hutan yang terlalu tebal setinggi 40 sehingga 50 meter, di mana satelit mempunyai masalah untuk menembusi lapisan tersebut. Jadi daripada situ timbulnya idea untuk kami hasilkan sebuah projek di mana projek tersebut ialah ALART, Eye of the Jungle, menjadi sistem pengawasan sekunda yang beroperasi di dalam hutan menggunakan LoRa sebagai sistem telemetri, dan dapat menghantar lokasi dan gambar situasi secara langsung daripada situ. Sebab kalau penggunaan satelit ni dia tak dapat menembusi lapisan hutan. Jadi kami fokuskan untuk projek kami tersebut di bawah lapisan hutan, dan menggunakan kamera ESP32 kamera tersebut sebagai sensor untuk pengawasan. Okey, mungkin Muaz nak ceritakan apa yang kita tunjukkan di skrin kita sekarang itu, apa fungsinya dan sebagainya. Kita lihat macam kalau kita dekat parachute ni ada komponen-komponen ni kan, mungkin boleh terangkan sedikit apa antara komponen yang ada terdapat dalam parachute ni. Apa yang saya akan terangkan ialah 3 komponen utama yang penting untuk alat ini. Yang pertama, kita sebaik saja alat dijatuhkan, dia akan menghantar koordinat ataupun boleh kita tahu sebagai lokasi lah, di mana alat itu dijatuhkan. Lokasi ini diterima melalui perkongsian data daripada satelit yang terdekat. Jadi jika ada satelit yang terdekat, kita boleh meminta data bahawa di mana koordinat kita berada, dan koordinat itu akan dihantar ke markas melalui LoRa. Seterusnya, komponen kedua yang utama ialah kamera. Kami menggunakan ESP32 kamera yang bertindak dengan menangkap gambar sekiranya terdapat pergerakan atau pencerobohan. Jadi dia akan menggunakan gambar rujukan lokasi. Gambar itu dia akan ditangkap awal-awal dan akan dibandingkan dengan gambar yang dia akan ditangkap selama 5 minit. Jadi setiap 5 minit daripada gambar rujukan lokasi dia ambil, dia akan ambil gambar baru 5 minit, 5 minit, 5 minit. Dan gambar baru 5 minit itu akan dibandingkan dengan gambar rujukan lokasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun lebih sinonim dengan AI lah. Okey, kita tanya pada Cikgu Ashraf ni mesti berasa sangat bangga dengan anak-anak didik Cikgu. Apa yang Cikgu dapat lihat daripada orang kata kerjasama ahli-ahli kumpulan sehingga dapat memenangi tempat pertama menghasilkan alat ini? Memang sangat banggalah. Tahun ni merupakan tahun kedua. So ni adalah pasukan kedua. Pasukan pertama tahun lepas dia dah menang peringkat Toyota EcoU Challenge tahun lepas. Tahun ni dia orang masuk pada bulan 4. So kami ada masa yang singkat untuk latih dia orang sebenarnya. That's why kalau kita lihat dekat kumpulan ni ada dua bahagian sebenarnya. Yang depan ni adalah bahagian yang main adalah bahagian untuk idea, cetusan idea dan pengaturcaraan. Dua-dua ni digabungkan untuk membentuk atau menghasilkan satu produk yang agak hebat ni lah. Alhamdulillah menang lah. Okey, dan yang tiga di belakang tu apakah peranan mereka pula dalam kumpulan? Peranan antara yang lain adalah design. Dari segi 3D design sebelum kita print, ada yang in charge untuk ataupun untuk untuk poster, ada yang presentation. Cikgu boleh perkenalkan sebab yang di belakang tu dia tak pakai mic jadi tak dapat bercakap. Cikgu boleh perkenalkan seorang yang berada di belakang tu. So yang hujung sekali Cikgu Liana. Comel. Cikgu Liana dia juga bantu kami untuk pertandingan dia. Cikgu kat MC juga. Irfan, ini Akil dan juga Muhammad.
Okey, Muhammad. Okey, itu saja 3 orang lah. Orang kata apa, semua datang sekali bagi sokongan juga, walaupun yang masuki pertandingan ini mungkin 2 orang je saja, tapi dia memerlukan juga sekumpulan juga semuanya. Okey, alright. Jadi saya kira dia kerja berkumpulan lah. Betul. Yang akhirnya membuahkan hasil untuk satu projek yang bukan saja orang kata bukan mudah ya, tapi mengambil masa juga. Sebut tentang masa, berapa lama masa diambil nak siapkan projek ni mungkin? Bagi terima kasih. Bagi tempoh masa yang kami lakukan ialah selama 7 bulan sebenarnya. Daripada sini pada mulanya pada waktu itu saya ingat lagi baru masuk Maktab Tentera Raja pada bulan April. Dan pada bulan tersebut juga kami telah diderahkan dengan sebuah pertandingan dinamakan RMC Invento Fiesta anjuran Maktab Tentera Raja. Daripada situ kami telah menubuhkan sebuah pasukan yang hanya terdiri daripada 3 orang ahli pada mulanya dan telah menghasilkan sebuah produk pertama, di mana produk tersebut memfokuskan kepada 2 konsep, di mana konsep pertamanya ialah konsep kenderaan yang menggunakan 2 jenis sensor, iaitu sensor ultrasonik dan sensor load cell. Dan bagi konsep kedua ialah konsep alam sekitar, di mana menggunakan gyro accelerometer untuk mengesan pergerakan plate bawah tanah, di mana akan menghantar amaran jika berlakunya hakisan tanah ataupun gempa bumi. Jadi apabila dipertandingkan di pertandingan RMC Invento Fiesta pada bulan 8, kami telah mendapat beberapa komen daripada pihak juri dan berhasrat untuk menambah baik lagi projek kami untuk dipertandingkan di pertandingan Pusat Asasi Pertahanan Innovation Competition PAPIK UPNM. Dan daripada situ kami telah menghasilkan produk kedua kami yang memfokuskan kepada satu konsep sahaja, iaitu konsep ketenteraan, di mana menggunakan passive infrared sensor sebagai pengesan jarak dan menggunakan sistem telemetri Bluetooth. Dan apabila dipertandingkan, sekali lagi kami mendapat komen daripada pihak juri, namun komen tersebut adalah komen yang membina, menyebabkan kami berhasrat untuk menambah baik lagi projek kami untuk dipertandingkan di pertandingan inovasi pertahanan anjuran strike. Daripada situ saya telah berhasrat untuk menambah lagi 2 orang ahli kumpulan berdasarkan prestasi mereka dalam pertandingan Universal Robotic Challenge. Daripada situ mereka telah mendapat kedudukan ke-14 dalam tangga dunia. Dan saya sebagai ketua kumpulan telah memberi tugasan khas kepada mereka dalam bidang pengaturcaraan untuk projek kami. Dan daripada situ kami telah mula untuk buat persiapan lebih awal, di mana pada awalnya kami telah mengadakan kolaborasi dengan pihak Center of Defence Research and Technology Kodrat UPNM bersama dengan Profesor Tamizi, di mana beliau ada menunjuk ajar tentang sedikit tentang ilmu sensor dan sistem telemetri. Daripada situ juga kami telah membuat hasil bacaan, beberapa hasil bacaan, dan mendapati bahawa dalam sebuah artikel ada menyatakan Malaysia tidak mempunyai satelit ketenteraannya sendiri untuk tujuan keselamatan dan pertahanan, atau dikenali sebagai LEO, which is Low Earth Orbit Satellite. Di mana kerana perkara ini Malaysia tidak mempunyai satelit ini sebab kos perolehannya yang terlalu tinggi. Jadi Datuk Syamsuddin bin Ludin pula ada berkata bahawa terdapat keperluan untuk negara Malaysia mempunyai satelit ketenteraannya sendiri, bukan sahaja untuk komunikasi tetapi untuk tujuan perisikan, peninjauan dan pengawasan serta amaran awal. Jadi daripada sini juga kami telah mendapati bahawa seperti saya katakan sebelum ini, yang Malaysia mempunyai lapisan hutan kanopi tebal. Jadi satelit mempunyai masalah untuk menembusi lapisan tersebut. Jadi kami telah menghasilkan projek alat, mana alat ini dengan slogannya Eye of the Jungle dapat mengawasi kawasan hutan menggunakan LoRa sebagai sistem telemetri dan dapat menghantar lokasi secara langsung dan gambar situasi secara langsung pada markas. Telah penjelasan panjang lebar oleh Hakimi mengenai kata projek yang telah dibina. Kita tanya soalan yang terakhir kepada Cikgu Ashraf. Pastinya barisan anak-anak muda ni menjadi satu inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Mungkin ada yang berhasrat untuk masuk juga pertandingan inovasi masa depan tapi kena masuk maktab dulu. Okey, cikgu nak berikan sedikit kata-kata kepada anak-anak di luar sana yang
mungkin berharapan untuk berharapan dan juga berminat untuk memasuki maktab tentera diraja. Sekarang ni sebenarnya sedang berlaku pemilihan putera baru untuk sesi 2024. Dan siapa yang berminat tu boleh memohon melalui PKSK, ujian PKSK, pentaksiran kemasukan sekolah-sekolah khusus Kementerian Pendidikan Malaysia, dan seterusnya mesti melepasi dulu ujian pemilihan putera yang sekarang ni berlaku dekat Mabak Village, Negeri Sembilan, Port Dickson. Antara kata kriteria yang diperlukan. Kriteria yang pertama sekali mesti sekolah lelaki kan, mesti lelaki lah. Yang seterusnya berumur waktu tingkatan 3 umur 15 tahun waktu permohonan, dan mesti fit, maksudnya dari segi badan, dari segi saiznya. Yang tu semua boleh rujuk dekat Facebook Maktab Tentera Diraja ataupun TikTok Maktab Tentera Diraja, lebih detail lah. Okey, Maktab Tentera Diraja pun ada TikTok ya. Yang penting. Tambahannya juga kalau nak masuk Maktab Tentera Diraja ni hati kena kental juga, cikgu, betul? Betul. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada semua ahli kumpulan orang kata apa untuk pertandingan ini, iaitu kumpulan Vigilant Vanguard. Bukan saja memasuki tapi juga Johan. Dan pastinya saya kira ini satu inspirasi juga buat anak-anak muda yang melihat kepada adik-adik dari Maktab Tentera Diraja ini berjaya hasilkan satu orang kata projek yang begitu membanggakan ya. Dan inilah orang kata wajah-wajah buat masa depan yang akan melindungi negara kita. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada anda semua, dan itu dah kita dah sampai ke penghujung rancangan Apa Khabar Malaysia pada pagi ini, Saliha. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih buat anda semua terus setia bersama dengan kami selama 1 jam. Tapi kita dah tutup Apa Khabar Malaysia, tapi anda teruslah setia bersama dengan Bernama TV. Saya Nur Saliha Azmi, sehingga berjumpa lagi. Saya Pasha Rahim, jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum, bye. Terus bangkit, yakin berdiri.